Okey, seperti mana yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, tindak balas. Okey, termokimia ni melibatkan tindak balas endodermik dan juga eksotermik. Okey. Persamaan antara kedua-dua tindak balas ni adalah berlakunya perubahan haba. Kedua-duanya melibatkan perubahan haba. Okey, tapi yang membezakannya adalah endodermik haba diserap dari persekitaran. Manakala eksotermik haba dibebaskan ke persekitaran. Bila haba diserap dari persekitaran, suhu persekitaran akan jadi kuranglah sebab haba tu dah diserap oleh tindak balas ni. Yang ni berlaku akibat daripada pemutusan ikatan kimia. Bagi tindak balas eksotermik, haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan keluar, jadi suhu persekitaran akan bertambah lah. Sebab haba daripada tindak balas tu dibebaskan, jadi suhu persekitaran tu akan bertambah. Ini berlaku akibat daripada pembentukan ikatan kimia. Kemudian kita tengok contoh-contoh aktiviti harian, perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, dia melibatkan tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endodermik. Kita tengok contoh tindak balas bagi eksotermik dahulu. Respirasi. Kita duduk bernafas hari-hari tu kan. Respirasi adalah contoh bagi tindak balas eksotermik di mana haba dibebaskan ke persekitaran. Sebab itulah semasa kita bernafas, kita hembus nafas, kita akan rasa panas haba kan. Nafas kita tu, udara yang keluar daripada hembusan nafas kita tu rasa panas sebab haba dibebaskan. Kemudian pembakaran bunga api, sama juga kan, bila ada api rasa panas. Kemudian melarutkan garam natrium hidroksida dalam air. Bila kita ni air, kita ambil garam natrium hidroksida. Natrium hidroksida ni kita masukkan dalam air, akan berlakunya percikan api. Dia macam kita nyalakan api lah. Bila masuk je, dia terkena dengan air tu, dia akan menyala api macam bunga api lah. Itu maksudnya haba dibebaskan ke persekitaran. Kemudian pembakaran bahan api fosil, pengaratan besi, tindak balas peneutralan, tindak balas kimia antara logam dengan oksigen, air dan juga asid. Itu adalah contoh tindak balas eksotermik. Kita tengok contoh bagi tindak balas endodermik pula. Di mana haba diserap dari persekitaran. Contohnya adalah fotosintesis. Proses membuat makanan bagi tumbuhan. Bila haba diserap ni, suhu persekitaran akan berkurang sejuk. Sebab itulah pentingnya fotosintesis ni kepada kita. Sebab itulah kalau banyak pokok, kita tanam pokok banyak, pokok menjalankan fotosintesis, so dia akan menghasilkan suhu persekitaran yang rendah tu, kita akan rasa sejuk lah. Kemudian memasak. Memasak tu adalah contoh tindak balas endodermik, haba diserap dari persekitaran. Kuali kita tu, kita masak ni api. Haba daripada api ni akan diserap oleh kuali dan juga bahan makanan kita tu. Itu memasak. Kemudian melarutkan garam amonium dalam air. Bila kita melarutkan garam amonium dalam air, dia akan jadi sejuk. Ni gelas kita buaya. Bila kita bubuh garam amonium tu, dekat luar gelas ni akan berlakunya titisan air. Dia terkondensasi. Macam air tu.
Okey, kemudian penguraian sebatian logam yang kurang reaktif seperti krom dan juga merkuri. Okey, kemudian tindak balas penguraian karbonat logam, tindak balas penguraian nitrat logam dan serta membuat pek sejuk segera. Pek sejuk segera ni selalunya ni inovasi lah, kita menggunakan proses tindak balas endodermik ni untuk menghasilkan pek sejuk segera. Yang ni kita gunakan dalam industri perubatan lah, dekat hospital banyaklah kita guna. Okey, yang ni untuk kita nak masalah masalah kesihatan. Okey, pek sejuk segera ni bisa tengok tak pek sejuk segera. Okey, apa guna pek sejuk segera ni? Okey, pek sejuk segera ni kita nak guna dia untuk menyerap haba daripada persekitaran. Okey, selalunya kita letak dekat bahagian bengkak, luka sebab kita nak mengurangkan rasa sakit. Rasa sakit itu sebenarnya adalah daripada disebabkan haba. Okey, haba. Okey, kemudian kita nak mengurangkan saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah yang melaluinya tu menurun. Okey, maksudnya kita nak kurangkan darah yang mengalir lah. Okey, so kita gunakan pek penyejuk. Okey, pek sejuk segera. Okey, itu pek sejuk segera. Okey, untuk yang tindak balas eksotermik kita ada juga pek panas segera pun ada. Okey, pek panas segera ni contoh bagi tindak balas eksotermik lah. Okey, pek panas segera ni selalu kita guna untuk kekejangan otot. Okey, rasa cekang urat-urat kita tu, sebenarnya kalau kita bersukan kram kan. Okey, so kita boleh gunakan pek panas segera untuk mengatasi masalah kekejangan otot dan juga menambah saiz lumen di dalam kapilari darah supaya kadar peredaran darah ni dapat melaluinya dengan lebih baik lah. Okey, itu contoh-contoh perkara ataupun proses yang berlaku dalam kehidupan kita yang melibatkan tindak balas ekso dan juga tindak balas endo. Okey, yang ni yang cikgu sebut tadi lah, penerangan tadi tu lah. Okey, endo haba diserap. Okey, endo haba diserap. Okey, tengok ni, haba diserap, haba dari persekitaran masuk diserap. Okey, jadi suhu persekitaran akan menurun lah. Okey, ini contoh-contoh dia lah. Okey, contoh-contoh lain. Okey, pengekstrakan besi daripada biji besi pun itu adalah contoh endodermik. Okey, buat biskut. Okey, kemudian yang ni tindak balas eksotermik. Okey, tindak balas eksotermik. Okey, di mana haba dibebaskan. Okey, bila haba dibebaskan ke persekitaran, kita akan rasa panas lah dekat area-area ni. Okey, suhu persekitaran meningkat. Okey, ini adalah contoh-contoh dia lah. Okey, contoh-contoh pek panas segera. Okey, pembakaran bunga api. Okey, itu. Okey, so itu adalah penerangan mengenai termokimia. Termokimia ni simple saja. Okey, habis dah kita bab 5 termokimia. Okey.